Ni golongan yang taksub kepada mazhab. Kemudian, ni Sobri boleh pancar, Sobri? Okey? Ini saya dah ringkaskan tadi. Okey. Sejarah yang saya cerita tadi, pembunuhan Osman, taksub kepada pandangan politik. Ni yang pertama. Jadi bila mana hadis palsu telah dimulakan oleh golongan politik ni, okey, muncul pula golongan yang kedua, iaitu orang yang taksub kepada mazhab fiqh. Kena ingat ya, bila kita tak setuju orang yang taksub dengan mazhab fiqh, bukan bermakna kita anti mazhab. Kadang-kadang kita ni suka buat kesimpulan yang terlalu cepat ataupun tergesa-gesa. Oh, maksudnya hang tak suka lah orang pakai mazhab. Tak, kita bukan tak suka orang pakai mazhab. Tapi kita tak suka orang taksub mazhab. Macam mana taksub mazhab ni? Taksub mazhab ni apabila dia memegang satu mazhab, dalam masa yang sama dia cela mazhab lain. Dia cela penganut mazhab lain. Mulut dia kata, oh kita ahli sunnah 4 mazhab. Dia tengok orang beza sikit amalan dengan dia, Wahabi. Padahal kawan tu Hanbali. Padahal kawan tu Hanafi. Padahal kawan tu Maliki. Dulu ada satu program, I want to touch a dog. Ingat ke? Program tu, masa tu saya masih di Jordan lagi tengah buat PhD. Dia jemput seorang ustaz. Jadi ustaz ni buat penjelasan pasal anjing. Macam mana nak berinteraksi dengan anjing menurut Islam. Jadi geng-geng ni yang suka buat kesimpulan cepat ni, mereka kata, inilah muka ustaz Wahabi tu, buat program anjing. Rupanya ustaz tu bukan Wahabi. Rupanya ustaz tu bukan Wahabi. Geng ustaz tu geng-geng pondok lah. Belajar pun saya ingat, pakai serban pun semua geng-geng kasidah ni lah kan. Betul, geng-geng kasidah lah. Lepas tu dia buat satu post, minta maaf lah geng Wahabi. Silap lah. Rupanya geng sendiri. Tak sangka pula geng kita. Nampak macam mana dia boleh zalimi orang dengan hanya tak ada maklumat, dengan hanya telahan dia tuduh orang Wahabi. Tapi bila geng dia tarik balik. Kalau bukan geng dia, biar je. Nampak? Jadi ini bahaya. Golongan yang taksub kepada mazhab fiqh ni juga menyumbang kepada kemunculan hadis palsu. Macam mana? Dia nak menangkan mazhab dia. Dia nak menangkan mazhab dia. Dia terpaksa reka hadis Nabi puji mazhab dia. Dan benda ni berlaku dalam sejarah Islam. Benda ni berlaku. Dalam hadis, kononnya, dikata, Nabi kata, sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad ibnu Idris fahuwa adarru ala ummati min iblis. Wa sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah fahuwa siraju ummati. Mereka mengatakan, akan muncul di kalangan umat aku ini, kata Nabi, seorang lelaki yang namanya Muhammad ibn Idris. Siapa Muhammad ibn Idris? Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i. Nabi kata akan muncul di kalangan umat aku ni seorang lelaki yang namanya Muhammad ibn Idris. Dia lebih mudarat kepada umat aku berbanding iblis. Dan akan muncul di kalangan umat aku ni seorang lelaki yang namanya Abu Hanifah. Dia adalah pelita untuk umat aku. Siapa yang reka hadis ni? Orang yang taksub kepada mazhab Hanafi. Jadi bila orang mazhab Syafi'i dengar, tak boleh jadi ni, kita pun kena reka. Bagi yang taksub, Imam Syafi'i tak suruh, tapi dia taksub kepada mazhab fiqh. Sebenarnya mazhab fiqh ni
Kalaulah kita telusuri sejarah tokoh-tokoh mazhab, kita akan dapati mereka sangat berlapang dada bersama mereka. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Ahmad, Imam Ahmad belajar dengan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, antum a'lamu bis-sihahi minna, ataupun antum a'lamu bil ahadith minna, kamu lebih tahu tentang hadis-hadis sahih daripada kami orang-orang fiqh. Fa in sahha 'indakumul hadis fa'alimuna hatta narji'a ilaihi, kufiyan kana aw syami, kufiyan kana aw basriyan aw syamiyan. Kamu lebih faham tentang hadis-hadis sahih berbanding kami, kata Imam Syafi'i. Ni tawadhu Imam Syafi'i. Tetap jika ada hadis yang sahih di sisi kamu, tolong bagi tahu kami. Tolong bagi tahu aku supaya kami boleh tarik pandangan yang bercanggah dengan hadis tu. Tak kiralah hadis tu hadis orang Kufah ke, hadis orang Basrah ke, hadis orang Syam ke. Imam Ahmad pun puji Imam Syafi'i. So mereka hidup dalam keadaan sangat-sangat harmoni. Berbeza pendapat, perbezaan pendapat yang sangat harmoni. Imam Abu Hanifah beza pendapat dengan anak murid dia. Tak ada pula dihalau anak murid dia. Bahkan dalam kelas saya, kalau ada anak-anak murid, student saya yang mungkin ada pandangan sedikit berbeza, saya akan raikan, saya kata okey, itu pandangan yang mungkin kita boleh tengok balik. Abu Yusuf, anak murid kepada Abu Hanifah, bila mana dia kan duduk Iraq, dalam masalah gantang. Tahu gantang? Gantang, sukatan. Gantang ni, Abu Hanifah dia ada pandangan berbeza daripada orang Madinah. Okey? Abu Yusuf, bila dia pergi ke Madinah, dia jumpa dengan Imam Malik. Imam Malik orang Madinah. Dia tanya pasal gantang. Satu gantang kau berapa? Berapa retail? Imam Malik kata, 1 mud. Mud ni 1/4 gantang. 1/4 gantang pada aku, pada orang Madinah, 1 retail 1/3. 1/3 retail. Retail ni satu macam timbangan zaman dulu lah. Lebih kurang 500 gram. Abu Hanifah kata 1 gantang 2 retail. Abu Yusuf mula-mula macam, beza dengan Abu Hanifah. Beza dengan guru aku. Abu Yusuf tanya lagi pada Imam Malik. Imam Malik bawa anak, cucu-cucu orang Ansar. Masing-masing bawa sukatan mereka yang mereka simpan dan mereka warisi daripada nenek moyang mereka orang-orang Ansar di golongan sahabat. Akhirnya Abu Yusuf kata, benar pandangan Imam Malik. Dia tak kata, Wahabi Imam Malik ni. Tu pun nak gaduh, relax lah. Tak. Kebenaran mereka cari walaupun berada pada mazhab yang berbeza. Tapi puak-puak yang taksub, dia tak boleh terima benda ni. Orang beza pendapat dengan dia, dia kecam orang tu. Orang beza pendapat dengan dia, dia sekat orang tu. Dia kata kat orang lain, jangan dengar. Sedangkan Islam suruh dengar. Dengarlah dulu. Rasa tak betul? Tak apa, kita fikir. Ni tak, dengar pun tak nak. Tengok muka pun benci. Tak tahulah macam mana. Belum cakap lagi benci. Sedangkan Islam suruh kita dengar. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Ulul albab ialah mereka yang mendengar kata-kata dan mengikut yang paling baik di kalangan kata-kata itu. So ikut yang paling baik. Right. Ni golongan yang taksub kepada mazhab